Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Mujahidin dan terima kasih kerana memilih Masjid Mujahidin naikkan solat padu Jumaat yang penuh barakah ini. Seterusnya, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda, para awliya dan anbiya, para syuhada dan kepada guru-guru kita sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan tidak lupa juga kepada para penghasas serta kesemua jemaah dan relawan yang telah banyak menebar bakti dan jasa kepada Masjid Mujahidin yang dahulu mahupun yang sekarang. Kepada kedua ibu bapa kita serta para pendema yang menyumbangkan pada masjid ini, dan marilah sama-sama juga kita mendoakan semoga wabak penyakit ini dihilangkan oleh Allah SWT dan diberikan ubat atas rahmat Allah SWT, dan semoga negara Singapura diberikan perlindungan, senantiasa makmur, aman dan damai, dan rakyat bersatu padu, bergotong royong dan dapat menjalankan kerja-kerja kebajikan dengan penuh rasa kasih sayang, dan semoga ekonomi Singapura dalam keadaan stabil dan maju. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ila arwahi dal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruhi almarhum Syafiq Haqiq bin Sulaiman, almarhum Haji Karim bin Munisib, almarhum Mukhtar bin Juah, almarhum Musidi bin Mukhtar, almarhum Sahul Hamid, almarhum Nurdin Abdullah, almarhumah Haja Rum Hayati binti Abdul Rashid, almarhumah Azizah binti Sabu, almarhumah Rokayah Bibi. Semoga roh-roh mereka ini bersama-sama dengan para solehin diampunkan dosa-dosa mereka dan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alainatu kabu salihah niatu sifat khususi Nuraini binti Harun, Nur Hidayah bin Seking, Muhammad Farid bin Ahmad, khususi Azmi bin Haji Kaslan, khususi Azman Atan, khususi Sarah Elmira binti Muhammad Taufil, khususi Nur Sarah Abdullah, khususi Azman Atan, khususi Rosnani binti Abdul Rashid, khususi Nur Rahim bin Abdul Rashid, khususi pada Haji Bazir Ahmad, khususi Nur Sarah binti Abdullah. Semoga dikurniakan kesembuhan, keselamatan dan dipermudahkan segala urusan. Ya Qadil Hajat, khasnya kepada Bilal Indian Muslim Food Holland Close yang setiap minggu menajakan nasi biryani, ayam dan daging setiap minggu, dan khasnya khusus untuk imam dan bila jemaat. Alhamdulillah. Alan kaum salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara menantikan khatib naik, sementara menantikan laungan azan berkumandang, para relawan Masjid Mujahidin akan menjalankan kutipan tabung bergerak sebentar lagi untuk mengisikan dana pentadbiran Masjid Mujahidin. Ribuan terima kasih diucapkan atas sumbangan ikhlas para jemaah sekalian. Semoga
diberkati dan dirahmati Allah SWT. Pada sesi yang pertama, imam dan khatib solat Jumaat yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Fatis Bakaram, sementara bilalnya ada Haji Harun Ar-Rashid. Khutbah akan disampaikan dalam bahasa Melayu. Bagi pengetahuan para jemaah sekalian, nisab bagi zakat harta bulan Januari ini adalah sebanyak $6,998 dan para jemaah boleh membuat pembayaran di MUIS ataupun melalui online. Kami mohon maaf, kaunter masjid masih belum dibuka. Alhamdulillah, bagi pengetahuan para jemaah, jumlah terkumpul daripada tabung harian Masjid Mujahidin minggu lalu adalah sebanyak $1,681, sementara kutipan tabung Jumaat minggu lalu pula adalah sebanyak $4,089. Semoga segala sumbangan anda diberkati dan dirahmati Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami memohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah dengan pertama memakai pelitup muka dengan betul, kedua menggunakan sejadah peribadi, ketiga tidak bersentuhan di antara jemaah serta mufti digalakkan serta digalakkan untuk mengambil wuduk daripada rumah. Insya-Allah selepas solat Jumaat pada sesi pertama nanti, kami mohon kerjasama para jemaah untuk beredar melalui pintu mengikut zon 1, 2 dan 3 masing-masing agar dapat beri laluan untuk solat Jumaat bagi sesi kedua nanti. Terima kasih. Dan para jemaah yang saf akhir akan keluar dahulu dan diikuti dengan saf seterusnya sehingga saf yang awal yang akan keluar akhir daripada masjid dan dari jemaah untuk menjaga jarak selamat 1 meter dari yang lain. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati jemaah keluarga dan membalas segala jasa baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Para sukarelawan Masjid Mujahidin akan memastikan para jemaah keluar dewan solat dengan aman, tenang dan selamat. Ikuti jarak selamat 1 meter dan kerjasama para jemaah agar menyediakan IC masing-masing ataupun Trace Together token untuk diskankan sebelum keluar masjid. Para jemaah yang dikasihi, kami sedang mengumpul dana untuk perbaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakanlah kami. Semoga Allah SWT membalas sumbangan anda dengan sebaik-baik ganjaran. Allahumma amin. Kepada mereka yang mempunyai handphone, diharapkan dapat ditukarkan kepada Mod Senyap sewaktu khutbah dan solat Jumaat nanti. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Dengan itu kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumaat rahimakumullah, marilah sama-sama kita terus mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri kita daripada segala larangan serta tegahannya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan khutbah kita hari ini, marilah sama-sama kita menghayati sepotong hadis qudsi mengenai keadilan, di mana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
telah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku sendiri. Dan aku jadikan sifat zalim ini haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Hadis qudsi ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Adil. Dan Allah menjadikan keadilan ini sebagai salah satu sifatnya yang sangat mulia. Allah juga sama sekali tidak reda untuk melihat dan menyaksikan sebarang perbuatan kezaliman. Malah Allah mengharamkan sesiapa pun untuk berlaku zalim. Apabila Islam ini memerintahkan orang-orang beriman untuk berlaku adil, saudara, ia menuntut keadilan itu dalam segala perkara. Ia merangkumi perbuatan adil ini di dalam perbuatan dan pekerjaan kita, di dalam pertuturan dan percakapan kita, di dalam hubungan kita sesama manusia, bahkan keadilan ini perlu kita wujudkan di dalam segenap aspek kehidupan kita. Kerana saudara, keadilan itu adalah ketakwaan. Dan insan yang adil merupakan insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu itu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah dan berlaku adillah dalam kesaksianmu. Dan janganlah kamu membiarkan rasa bencimu itu terhadap sesuatu kaum menjadi sebab menghalang kamu untuk berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil, kerana adil itu adalah lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, keadilan bermakna seorang yang bertakwa itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, bahkan dengan yang lebih baik lagi. Dan itu adalah lumrah bagi seorang yang beriman. Bak kata pepatah kita, orang berbudi, kita berbahasa. Namun keadilan juga bermakna, saudara-saudara sekalian, bahawa bila kita ini dihadapkan dengan keburukan ataupun dengan permusuhan, kita sebaliknya membalasnya pula dengan kebaikan. Sehingga kan musuh kita akhirnya mahu menjadi kawan kita. Demikianlah yang telah banyak ditunjukkan contohnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap saat dan ketika, dan inilah darjat ketakwaan kepada Allah yang sangat tinggi. Dan inilah juga saudara-saudara sekalian, strategi dakwah yang terbaik di dalam suasana sukar maupun mencabar seperti yang kita hadapi pada hari ini. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita bahawa terdapat seorang individu yang masih muda lagi yang merancang untuk melaksanakan tindakan keganasan di 2 masjid kita di Singapura. Maka wajar sekali saudara-saudara sekalian untuk kita berasa terkejut dan untuk kita merasa gusar dan bimbang mendengar berita sebegini berlaku di negara kita. Adalah wajar juga untuk kita mencemuh keganasan dan juga kebencian. Namun saudara, persoalan ialah bagaimana caranya untuk seseorang mukmin itu mampu bertindak dengan adil dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Keadilan di dalam Islam
mengajak kita untuk beristiqamah dalam melakukan kebaikan saudara-saudara sekalian. Kita disuruh untuk adil dengan istiqamah dalam berdakwah dengan kemuliaan akhlak dan budi pekerti kita. Dalam kita meneruskan usaha untuk menunjukkan keindahan dan kemuliaan agama yang kita yakini. Ini agar sesiapa sahaja yang mungkin masih terkeliru, masih salah faham, masih memusuhi agama kita, supaya akhirnya akan nampak kebaikan, kemuliaan, malah keindahan agama kita ini melalui perbuatan kita sendiri, melalui tutur kata bicara kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya saudara, kalau kita membalas kebencian dengan kebencian, permusuhan dengan permusuhan, maka suasana hanya akan menjadi lebih keruh dan jalinan hubungan dan persefahaman yang susah payah lama kita pupuk akan binasa dan akan runtuh semuanya saudara. Kita memahami bahawa perbuatan seorang individu itu tidak mewakili sesuatu kelompok. Kesilapannya tidak melambangkan nilai keseluruhan sesuatu masyarakat. Maka sebagaimana kita sendiri tidak mahu dilihat oleh orang lain demikian, kalau ada seorang individu Muslim yang terlibat dengan keganasan, kita juga tidak akan bersikap demikian terhadap orang lain. Saudara-saudara sedang Jumat rahimakumullah, apa yang baru berlaku ini mengajar kita akan bahaya yang masih lagi banyak dihadapi, terutama sekali oleh golongan pemuda-pemuda dan remaja kita. Maka janganlah hendaknya kita leka ataupun lupa untuk memerhatikan perkembangan seharian mereka, terutama di dalam keluarga kita sendiri. Anak-anak remaja kita saban hari dibiarkan bersendirian, meluangkan masa melungsuri internet seharian suntuk tanpa pemantauan ataupun panduan ramai ibu bapa. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, terdapat mereka yang melungsuri lelaman yang menyebarkan ideologi-ideologi yang bermasalah, lantas mudah terpengaruh dengan ideologi yang tidak berasas seperti itu, lalu merosakkan nama agama kita sendiri. Maka mulalah berakar sifat-sifat kebencian, prejudis terhadap kelompok ataupun kaum lain. Dan hal ini sangat berbahaya, saudara. Dan inilah di antara cabaran-cabaran sukar yang kita hadapi pada hari ini. Untuk senantiasa memastikan agar golongan muda kita ini kekal terpandu. Malah kita yang sudah berumur ini sekalipun. Lebih-lebih lagi dalam zaman kemajuan teknologi yang semakin pesat, ia seharusnya meningkatkan kewaspadaan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kita berinteraksi dengan perkembangan teknologi yang seperti ini. Perkembangan ini, saudara, bukan sahaja boleh mengelirukan golongan muda, akan tetapi golongan dewasa juga. Kita lihat sajalah. Kita lihat saja, saudara-saudara sekalian, bagaimana berita-berita palsu boleh dengan mudah tersebar dengan begitu meluas di pelbagai laman media sosial, sehingga banyak kali menyebabkan keburukan dan ketidakadilan terhadap pelbagai pihak. Tanpa menghiraukan dosa pada pandangan Allah, tanpa mengambil kira kalau itu merupakan fitnah yang amat dibenci oleh Allah. Maka kita perlu memastikan saudara-saudara sekalian bahawa diri kita serta golongan muda kita yang berada di bawah pemantauan kita ini supaya senantiasa memperolehi maklumat daripada sumber-sumber yang benar dan juga tepat. Maka marilah sama-sama, wahai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama saudara, kita berhadapan dengan ujian ini dengan penuh hemah, dengan penuh kebijaksanaan. Marilah kita terus menunjukkan kemuliaan akhlak dan budi pekerti kita, walaupun betapa buruk sekalipun sangkaan orang terhadap kita dan terhadap agama kita. Mari sama-sama saudara-saudara sekalian, kita hiasi diri dengan kemaafan, dengan kesucian, dan dengan memelihara anak dan keluarga kita daripada bahaya dan pengaruh-pengaruh yang boleh merosakkan. Marilah saudara-saudara sekalian, ayo sama-sama kita menjadikan peristiwa ini sebagai peluang dan kesempatan untuk kita kuatkan lagi persefahaman di antara kita sebagai masyarakat Islam di Singapura dan juga persefahaman kita dengan masyarakat yang lain di dalam satu negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin.
يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Para jamaah sekalian, harap luruskan shaf walaupun kita berdiri berjarak daripada saudara-saudara kita. Saya mohon kerjasama yang memiliki handphone, harap pastikan handphonenya tidak berbunyi sepanjang kita salat ini.
Sallu salata muwaddi'. Salatlah seolah-olah ini salat kita yang terakhir sebelum kita meninggalkan dunia. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas kesudian solat Jumaat di Masjid Mujahidin. Alhamdulillah. Kita kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat lepas solat sunat Jumaat Ba'diyah nanti. Sediakan IC ataupun Trace Together token anda. Semoga Allah merahmati perjalanan anda semua. Amin ya Rabbal Alamin.